Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 2 Okey, so cikgu sambung part yang kedua, garis lurus. Okey, sebelum tu kita tengok dulu revision apa yang kita dah belajar. So kecerunan kecerunan tu adalah M kecil ni. Okey, M kecil. So jarak mencacam bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, ataupun kita boleh guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Ataupun yang ketiga kita boleh guna M sama dengan negatif dia ada negatif dekat sini. Ni pelajar selalu lupa. Negatif pintasan Y. So kat sini pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, kita pergi kepada contoh. Contoh 7 sambungan daripada video cikgu sebelum ni, hitung kecerunan. So sekarang ni kita nak kecerunan garis lurus AB. So kita ada satu garis lurus AB dan PQ. Okey, so kita settle kecerunan AB dulu. AB. Okey, sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Apa maksud pintasan Y? Garisan yang memotong pada paksi Y lah. So dekat sini 2. So negatif 2 per dengan pintasan X. So negatif 3 Kat sini negatif 3. So bila negatif-negatif dia jadi positif lah. Okey, kita potong. So kita akan dapat 2/3. Mudah je untuk soalan ni. Okey, seterusnya yang kedua, kecerunan garisan. So cikgu buat warna lain dah. Okey, PQ. Kecerunan PQ sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, so PQ tu dekat sini. So yang memotong pada paksi Y tu adalah 3 lah. So negatif 3 per dengan pada paksi X. So 3. So negatif 3 bahagi dengan 3. So kita dapat negatif 1. So kesimpulan dekat sini pelajar kalau kecerunan dia condong macam ni, ni adalah positif. Okey, maksud dia condong macam ni. Okey, kalau dia condong macam ni, so kat sini adalah negatif. Ni take note lah, take note. Okey, so seterusnya kita pergi kepada contoh. Okey, contoh 8 dan contoh 9 tu mudah Contoh 8 dan 9 mudah. So cikgu pergi terus kepada contoh 10 lah. Okey, contoh 10. Kita tengok dekat sini Okey, setiap hari Jamali akan mengambil air di sungai yang berdekatan dengan rumahnya dan ke hutan untuk mencari cendawan busut. Okey, hitung kecerunan yang dilalui oleh rumah ke hutan. Daripada rumah dia pergi ke hutan So A dekat sini. Okey, rumah ke hutan, so jarak dia berapa? So kalau kita lukis segitiga tu macam ni, so jarak dia rumah ke hutan adalah 10 lah. Okey, dan tinggi dia, so daripada rumah ke hutan, so gambar segitiga ni kalau cikgu conteng kat sini kalau pelajar nampak, okey, warna merah lah. Okey, ni rumah dia pergi ke hutan, so dekat sini lah. So kat sini 50 tolak dengan 20, so kita dapat 30. So jarak macam ni 30 So ni rumah dia, ni hutan. Okey, seterusnya cari kecerunan. So kita tahu kecerunan sama dengan jarak mencacang. Mencacang ni yang tegak lah, cacang. Ni mencacang straight macam ni. Okey, bahagi dengan jarak mengufuk. So 30 bahagi dengan 10. So kita dapat 3 lah, potong kosong. 3 bahagi 1, so 3 lah.
Okey, ini adalah kecerunan dia. So kita tahu kecerunan macam ni positif tadi kita dah bincang dah. Okey, so untuk soalan B. Soalan B, tepi sungai ke rumahnya. So tepi sungai kat sini, pergi ke rumah dia. So macam inilah gambar segitiga dia. Okey, so kita tahu So pelajar tahu kalau kecerunan macam ni dia mesti positif lah, positif. Okey, so dekat sini 40, kat sini 20. So M sama dengan jarak mencacang bahagi dengan jarak mengufuk. Jarak mengufuk. Okey, so cikgu tinggikan sikit. So jarak mencacang yang tegak tu lah 20/40. So potong kosong, 2 kali 1, 2 kali 2. So kecerunan dia adalah 1/2. Mudah je mudah je. Okey, kita sambung contoh 11. Okey, so kita pergi yang agak complicated sikit lah. Okey, so contoh 11. Tentukan pintasan. So dia nak pintasan X dalam suatu garis lurus yang melalui titik 0, -4 dengan kecerunan dia -2. Okey, so sekarang ni dia nak garisan yang memotong pada paksi X. So macam mana kita nak buat untuk soalan ni? Okey, first kali kita kena tahu koordinat dululah. Kalau nak mudah Kalau nak mudah, okey, 0, -4. So gambar dia macam ni lah. Okey, 0, -4. So -4 kat sini. So ni titik dia 0, -4. Okey, kecerunan dia -2. Kita tahu kalau kecerunan negatif tu dia macam ni. So M dia -2. So kita nak pintasan X. Dia nak garisan yang memotong pada paksi X. So dekat sini banyak kaedah dia Okey, ataupun kaedah yang boleh kita guna yang mudah. Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, so sekarang ni kita nak pintasan X. So pintasan X bawa naik atas lah. So kecerunan dia bawa turun. Okey, so pintasan X sama dengan negatif pintasan Y ni -4. So kita masukkan terus -4 bahagi dengan pintasan, bahagi dengan M lah. Kecerunan ni yang kita bawa turun ni kecerunan. So kecerunan dah ada -2. So negatif 2, negatif positif lah. Positif, so pelajar akan dapat. So cikgu buat kat sini lah. So akan dapat 4/-2. So 4 bahagi 2, 2 lah. So -2. Bermakna garisan dekat sini ni adalah -2. Mudah je mudah je. Okey, so kita pergi yang ni untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B, tentukan koordinat bagi pintasan pada paksi Y. Okey, so kita nak pintasan pada paksi Y yang melalui titik Q60 dengan kecerunan 1/3. So dekat sini pun pelajar boleh agak dah. Pelajar boleh buat graf dulu 60. So kalau cikgu lukis gambar, so 60. So 60 kat sini lah. Ni 6, ni 0 So 60. Okey. Lepas tu kita nak cari paksi pintasan paksi Y. So kita tahu kecerunan dia positif. So bila positif, kecerunan dia macam ni lah. Okey, so kita nak titik kat sini. So kalau kita guna formula yang sama, so cikgu guna formula yang sama. Okey, cikgu masukkan nilai kecerunan dia 1/3. So 1/3 sama dengan negatif pintasan Y. So kita nak cari Y bahagi dengan pintasan X dia adalah 6 lah. Okey, betul 6. So bawa naik atas seperti biasa.
So 6 bawa naik atas. So kita akan dapat negatif Y sama dengan 6 bahagi dengan 3. So 6 bahagi 3. So kita akan dapat 3 sama dengan negatif Y. So negatif bawa pergi sebelah. Negatif 3 sama dengan Y. Okey, so dekat sini bacaan dia negatif 3. So settle untuk soalan ni. Mudah je Okey, yang penting pelajar tahu formula saja tahu formula dan faham konsep. Kalau pintasan X, garisan yang memotong pada paksi X. Kalau pintasan Y, garisan yang memotong pada paksi Y. Okey, kita sambung lagi contoh 12. Hitung nilai V dalam rajah di sebelah. So nak cari nilai V. V ni apa dia? Pintasan X. So pintasan Y dah ada. Kalau kita masuk formula, kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So kita bawa naik atas lah. So pintasan X sama dengan negatif pintasan Y ni yang ni. Okey, yang memotong pada paksi Y So negatif 8 bahagi dengan kecerunan dia. Kecerunan kita bawa turunkan. So kecerunan dia adalah 4. So 4 negatif positif lah. Jadi 8 bahagi 4 kita dapat 2. Okey, so pintasan ni adalah 2. Koordinat dia V tu adalah 2. Mudah sangat Mudah sangat. Dan kita pergi kepada contoh yang terakhir. Okey, so diberi titik A, dia bagi titik A, dia bagi titik B, dia bagi titik C dan dia bagi titik D. Antara bucu sebuah segi 4 tepat, tentukan jenis sisi 4 tersebut. Okey, kalau kita lukis gambar lah, mudah dia. Kita lukis gambar. Okey, paling mudah lah kita lukis gambar dulu. Okey, kita label negatif 9, 2. So negatif 9 sinilah senang 1, 2 lah, cikgu pakai 2, 4, 6, 8. So 9 kat sini 10 2, 4, 6, 8, 10. So semua negatif. Semua negatif senang. Okey, so kat sini kita start dengan 2 lah. 2, 4. So negatif 9, 2. So negatif 9. So kat sini lah. Ini titik A. Okey, negatif 7, 2. So ni titik B. Okey, negatif 4, 3. Negatif 4, 3 dia tinggi sikit. Okey, negatif 6, negatif 1. Negatif 6, negatif 1. So kat sini lah negatif 1 So kat situ. Okey, so kita ada negatif 9. Ni salah ni soalan ni sebenarnya bukan negatif 9 2 ni. Negatif 9 negatif 2. Baru betul. Okey. So negatif 9 negatif ni ralat Negatif 9 negatif 2. So negatif 2 kat sini. 9 negatif 2. So cukup padam lah. Okay, ini ada kesilapan sedikit. So bila kita cantum, so dia dah jadi macam ni segi 4 dia. Kalau pakai ketagraf lagi cantik gambar dia. So macam tu. Okey, so kita dah sambung semua bucu. So dekat sini A, dekat sini B, dekat sini C. So dekat sini D lah. Okey. So sekarang ni kecerunan. Kita tengok dekat sini kita boleh cari kecerunan dia. Okey, kecerunan ni sebenarnya sama kecerunan dia sama. Okey, so pelajar boleh carilah kecerunan AB. So kita cari dulu kecerunan AB. So Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So kita masukkan. So X1 Y1, X2 Y2. So Y2 dia adalah 2 lah. Tolak Y1 dia negatif 2. Bahagi dengan X2 dia negatif 9. Tolak 9. So kat sini tolak-tolak dia jadi tambah lah.
dia jadi tambah. So kecurunan AB betul tak ni? AB ni 7 kat sini. Silap kat sini X2 ni negatif 7 ni. So negatif 7. Cikgu betulkan balik. Okey, negatif 7 tolak 2 lah. So kat sini 4 per dengan negatif 9. So kecurunan yang pertama lah ni. Kecurunan untuk garisan AB. Okey. So kita pergi kepada sekejap, negatif 4. So negatif 7 tolak dengan negatif 7. Sekejap negatif 2 dekat sini. Minta maaf pelajar. So kita label semula Okey, negatif 7. Okey, ni X2 Y2, X1 Y1. So X2 dia 2 tolak dengan 2. Okey, betul. X2 negatif 7 tolak dengan tolak 9. Kat sini baru betul ni. Okey, so negatif positif lah. Okey, negatif 7 tambah 9. So dapat 2. So 4 bahagi 2. So dapat 2 kecurunan dia. Kecurunan kat sini 2. Kalau kecurunan CD, Okey, so cikgu pakai warna lain lah. Okey, pakai warna biru CD X1 Y1 X2 Y2. So Y2 dia negatif 1 tolak Y1 dia adalah 3 lah. Okey, bahagi dengan X2 dia negatif 6 tolak dengan tolak 4. So dekat sini kita dapat negatif 4 bahagi dengan negatif positif. So negatif 6 tambah dengan 4. So negatif 2. Negatif kita potong lah. So 4 per 2 sama dengan 2. Jadi sekarang ni kita boleh cakap AB ni kecurunan AB sama dengan kecurunan CD. Mudah je Okey, so yang ni pun sama juga, boleh cari kecurunan dia. Okey, bila kita dah dapat kecurunan, jadi A, B, C, D ni ialah segi 4 selari. Ni segi 4 selari. Okey, itu saja daripada cikgu untuk part yang kedua. Boleh like, boleh komen dan boleh subscribe channel cikgu Terima kasih semua. Assalamualaikum.